Nurul hari ini. Dalam kenyataan, Nurul mengatakan bahawa kita perlu sekurang-kurangnya 10 tahun atau 2 pilihan raya. Ada yang kata tak sampai 10 tahun ni 2 pilihan raya. PRU 15, PRU 16 kan baru setahun 6 tahun. Kita kena ingat disebut 10 tahun tu 16 dan 17 tuan-tuan. Dia tak sebut 15 sebenarnya, 16 dan 17. Dan saya tulis dalam artikel saya, kami minimum 17, maksimum 18 untuk kita nak menang Sarawak. Nurul dan Rafizi dia target 17 untuk nak menang Malaysia sekurang-kurangnya. Tetapi benda ini disindir. Dia kata oleh Amanah, Amanah kata, bukankah ini sudah mengalah sebelum nak berperang? Bukankah ini mengalah sebelum nak berperang? Okey, kita tengok apa statement yang dibuat oleh Khalid Samad berkenaan dengan perkara ini. Kita tengok dan kita lihat amanah negara di peringkat pimpinan nasional ya. So untuk hari ini kita telah memilih satu tajuk yang kita bahaskan di dalam mesyuarat pimpinan, dan kita sepakat untuk mengeluarkan satu kenyataan media berhubung dengan persiapan yang kita lakukan untuk menghadapi PRU ke-15 dan matlamat penglibatan kita dalam PRU ke-15 ini ya. Lalu Parti Amanah Negara Amanah kini mempersiapkan seluruh jentera parti untuk menghadapi pilihan raya umum PRU ke-15 yang dijangka berlaku dalam tempoh masa setahun ini atau depan. Penyertaan Amanah dalam pilihan raya ini adalah untuk menang dengan tujuan membentuk sebuah kerajaan bersih rasuah dan bersifat berkebajikan. Amanah yakin bahawa PRU 15 boleh dimenangi dengan strategi dan messaging yang tepat. Strategi coalition building antara Amanah dan Pakatan Harapan PH serta semua parti pembangkang perlu dipergiat, dan messaging yang jelas akan mampu meraih kepercayaan pengundi untuk memenangi pilihan raya ini. Amanah bersedia memainkan peranan utama bagi mengembalikan kesatuan dan kebersamaan parti-parti pembangkang untuk menyertai pilihan raya ini secara bersama bagi menentang Barisan Nasional. Amanah beranggapan bahawa usaha untuk menafikan Barisan Nasional kembali berkuasa adalah matlamat terpenting dalam PRU 15 kerana implikasi kemenangan Barisan Nasional adalah terlalu buruk terhadap negara dan terhadap rakyat. Amanah menyeru semua parti pembangkang untuk mengambil pengajaran dari pilihan raya negeri Melaka, Sarawak dan Johor dan membetulkan sikap dan pendekatan supaya strategi kemenangan iaitu kemah besar dapat dilaksanakan dengan jayanya. Jangan benarkan kekalahan-kekalahan ini menyebabkan kita bersikap pesimis atau negatif, tetapi sebaliknya mengambil pengajaran dan membentulkan kelemahan yang terserlah. Sekian. Terima kasih. Pada sini tuan-tuan, saya tengok, kita lihat sendiri bagaimana sikap pimpinan Amanah ini dalam bercerita tentang ataupun membuat komentar mengenai apa yang YB Nurul Izzah cuba sampaikan. Okey, dia tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh YB Nurul Izzah berkenaan dengan perkara ini. Apa yang sebenarnya strategi yang cuba nak disampaikan, yang cuba nak dibawa oleh Rafizi, yang cuba nak dibawa oleh Nurul Izzah di dalam menghadapi, dalam nak memenangi pilihan raya yang sebenar dalam erti kata yang sebenar. Kenapa? Okey, saya nak bagi tahu tuan-tuan macam ni. Pertama sekali, ni saya kata saya kata pepatah ni black. Hi black. Kan? Saya macam ni tuan-tuan. Yang pertama, apa yang Nurul Izzah maksudkan 10 tahun atau 2 lagi pilihan raya? Apa maksudnya itu? Saya pernah tulis dulu, saya kata Rafizi ramai bercerita tentang mimpi. Rafizi bercerita tentang realiti. Ramai bercerita tentang mimpi, tetapi Rafizi bercerita tentang realiti. Nah, begini, kalaulah of course lah kita akan buat kerja untuk menang PRU 15 ni. Itu of course. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena realistik. Ada yang kata, kalau macam tu seolah-olah Nurul sudah nak mengalah. Nurul sudah nak mengalah. Dia macam ni tuan-tuan. Kita tak payah Nurul, rakyat pun dah nampak dah. Tak payah Nurul cakap, rakyat bukan buta. Pengundi ni bukan bodoh.
Apa persepsi yang kita bawa sepanjang 2 tahun bila Nurul dan juga Rafizi tak ada? Apa strategi dan juga peranan kita dalam memainkan isu supaya rakyat yakin dengan kita? Tak ada. Jadi bila kita merosakkan apa yang kita telah bina tahun 2018, 2017, 2016 dahulu, pada 2 tahun ini, bila kita bercakap soal kemah besar, kita bercakap soal itu, soal ini, soal nak kembali berkuasa dan sebagainya, sehingga kita melupakan agenda rakyat, isu driven kita, apa permasalahan rakyat. Kita lupa tentang perkara tersebut. Maka bila itu berlaku, kerosakan telah kita bina, apa yang kita boleh expect dalam PRU ke-15 ini? Kalau kita boleh kekalkan 80 kerusi ni pun, bersyukurlah. Jangan BN menang 2/3. Now, kita kata macam ni. Pertama sekali, kenapa Rafizi dan juga Nurul bercakap sedemikian? Mereka bercakap berdasarkan fakta dan kajian yang mereka lakukan. Apa fakta dan kajian Ayuh menang kalau kata Salahuddin Ayub tadi? Apa sandaran fakta hanya kerana kita kena bawa pengundi supaya keluar? Bagaimana? Kalau cerita pengundi bawa pengundi keluar, tak payah cerita sekarang. Masa Johor, masa Melaka, masa Sarawak hari tu pun kita dah cerita dah. Tak payah cerita bab tu. Kita dah bercerita tentang itu daripada sebelum ni. Persoalannya apa yang kita buat? Apa yang pimpinan buat dalam memastikan perkara itu? Rafizi buat Ayuh Malaysia. Bagaimana dia buat invoke 2016? 2016 tuan-tuan dia buat invoke. Tetapi kerja invoke tu bukan bermula 2016. Dia dah bermula sebelum itu lagi. Masa PRU, masa 2013. Masa kita menang majoriti pada tahun 2013. Pada masa itu sudah ada gerakan. Kalau ingat, 2014, dia buat gerakan GST. Lepas seterusnya sampai 16. Lepas tu kita menghadapi 18. 5 tahun. 13, 14, 15, 16, 18. 5 tahun kita bekerja. Tetapi apa yang berlaku dalam tahun ini, kita dikhianati. Rakyat hilang kepercayaan kepada kita. COVID berlaku. Faktor ini kita kena ambil into consideration. Kita kena fikir dan kita kena letakkan. Berlaku pula dengan pengundi muda, pengundi baru yang kita tak faham pattern pengundian mereka. Kita tak tahu. And yet kita boleh kata kita yakin. Is tak boleh cakap macam tu. Tak boleh cakap macam tu Is. Kita kena yakin. Tuan-tuan, kalau terjun daripada tingkat 10, yakin macam mana pun kita tak akan selamat kalau kita tak pakai pakaian keselamatan. Yakin saja tak cukup. Kena ada precaution kita terhadap perkara tersebut. Kena ada usaha kita. Kita bayangkanlah tuan-tuan, kita ada rumah. 2 tahun lepas masa Rafizi tinggalkan rumah tu, dibagi rumah tu elok, cantik, dengan ada tingkap dinding, dengan tiang, dengan dinding, semua dengan dia punya pintu yang cantik, perabatan ada. Kemudian dia tinggalkan. Dia balik 2 tahun kemudian, rumah tu hancur tuan-tuan. Tiang dimakan anai-anai, pintu entah ke mana, perabot habis. Dah tonggang langgang dan sebagainya. Tiba-tiba bila dia datang, kemudian dia kata, 2 hari lagi kita nak raya, jadi tolong baiki rumah ni, pastikan kita boleh sempat untuk beraya. Rafizi kata, mana sempat nak beraya? Kurang-kurang kita nak kena buat rumah ni 6 bulan. Kena realistik, kita kena positif. Tiang yang mana kena makan anak-anak itu, tak apa, ganti dengan tiang kemah. Tiup angin roboh rumah kita. Baik kita pindah ke rumah lain dulu. Baiki rumah yang kita ada dulu. Memang kita ambil masa tuan-tuan. Tapi mengambil masa ini lebih baik daripada kita menabur perkataan dan janji dan harapan yang kita tahu sukar nak dicapai. Tetapi kalau menang, Alhamdulillah. Kan? Sebab itu Izzah tulis dalam dia punya page hari ni. Tadi dia tulis dalam page dia kata, 3 pemimpin PH tidak setuju pandangan Izzah. Izzah kata apa? Sekiranya Pakatan Harapan menang PRU ke-15 tahun ini dan tidak perlu menanti sehingga ke-16, 5 tahun selepasnya, bukan 10, sayalah di antara orang yang paling bahagia dalam negara. Prasyaratnya adalah peratusan keluar mengundi yang tinggi. Maka keluarlah beramai-ramai mengundi, pengundi beriman tidak. Sekian usaha kita. Dan mereka merancang, Allah juga merancang, sesungguhnya Allah sebaik-baik perancang. Izzah nak bagi tahu cara apa orang kata, secara sarkastiknya. Ya, kalau menang tak apalah, Alhamdulillah. Tapi apa usaha kita nak bawa pengundi tu keluar? At least Nurul Izzah adalah Ayuh Malaysia dan sebagainya. Yang lain cerita apa? Cerita kemah besar. Cerita kemah besar tuan-tuan. Nak cerita kemah besar buat apa lagi? Ini P.Ramlee dah sebut. P.Ramlee sebut tapi kita yang lalai. P.Ramlee dah sama lah, kita yang lalai. Cerita apa? Cerita Alibaba Bujang Lapuk dan 40 penyamun. Dia kata apa? Ingat tak ada satu scene tu dia telefon dia kata, penyamun, ketua penyamun, dia kata, tolonglah rompak rumah saya, tolonglah rompak rumah Ana. Dia kata,
Hari ni tak boleh. Dia kata, kenapa mau rompak-rompak rumah anda? Rumah anda kerana anda mau lari dari bayar hutang. Dia kata, hari ni tidak boleh. Kerana hari ni hari Sabtu, tengah hari. Hari esok, holiday. Hari Isnin, bolehlah. Kalau kamu tidak mau rompak rumah anda punya rumah, anda akan cari lain penyamun. Lepas tu perompak tu kata, ini telah melanggar persatuan penyamun-penyamun yang ada, dia kata. Maksudnya apa, tuan-tuan? Kita ada rumah, kita nak suruh perompak masuk rumah kita ni. Orang putih kata, once bitten, twice shy. Kita jatuh ke dalam lubang biawak, kita kena sengat berkali-kali. Kita invite penyamun masuk ke dalam rumah kita. Cerita tentang bersatu tadi. Oh, sekarang dia dalam kerajaan. Kalau dia tak dalam kerajaan, so boleh kita nak kerjasama dengan dia. Kita tak belajar lagi ke? Kita tak belajar lagi ke? Bina kekuatan diri kita sendiri. Tak belajar lagi ke benda tu? Tahu kenapa, tuan-tuan? Bila Izzah sebut 5 tahun, 10 tahun akan datang. 10 tahun akan datang. Saya 45 tahun. Rafizi 45 tahun. Manivannan 45 tahun. Chan Likang 48 tahun kot, saya tak ingat. Kemudian Nick Nazmi 40 tahun. Nurul Izzah 40 tahun. 10 tahun akan datang, kami dalam 50-an. Tetapi Mat Sabu, Salahuddin Ayub, Khalid Samad, dia orang 60 lebih. Paling muda Salahuddin Ayub lah, umur dia 60. 10 tahun akan datang, mereka 70. So mereka tak boleh lihat jangka panjang. Mereka hanya lihat dalam jangka sekarang ni. Tuan-tuan, kita kata kalau kita dalam politik, jangan hanya lihat dalam jangka hayat kita. Kita kena tengok jangka panjang. Saya di Sarawak ni, kami ada grand plan untuk 15 tahun akan datang. 15 tahun akan datang nak menang. At least peluang nak menang. Belum menang lagi. Peluang nak menang di Sarawak ni. 15 tahun. Kita ni tiba-tiba tak ada ribut, 4 kali kalah, tak ada usaha, tak ada cerita. Asyik cerita kemah besar. Akhirnya apa yang berlaku, tuan-tuan? Kita duk cerita nak menang. Nak menanglah kita, tuan-tuan. Menanglah. Okey? Jadi sebab itu realistik lah dalam apa yang kita nak cakap. Bukan kita kata supaya nanti hilang keyakinan pengundi. Pengundi tak perlu yakin tak yakin, tuan-tuan. Keyakinan itu pada kita. Kita yang kena bagi keyakinan kepada mereka. Dia nampak kita. Pengundi kita bukan bodoh. Bukan zaman dulu hanya tengok kat TV. Sekarang ada social media. Kahwin 2 pun orang tahu. Kahwin 3 pun orang tahu. Bawa lari anak dara janda orang pun orang tahu. Ni semua dah within, orang kata apa, di hujung jari. Pengundi bukan bodoh dah, tuan-tuan. Jadi sebab itu, kita pula kena jadi pemain yang pintar. Kita kena jadi pemain yang pintar. Bila kita jadi pemain yang pintar, kita kena tahu macam mana main sentimen. Kita kena tahu macam mana nak menangi hati mereka. Pengundi sekarang dengan pengundi 2018 berbeza. Kita kena faham itu. Nak bawa mereka keluar COVID ni, tuan-tuan, apa perancangan kita? Apa benda yang kita lakukan? Hanya kerana nak sindir perkara itu, bolehlah. Tapi tak sebut pun. Okey, dengan ini amanah. Apa perancangan? Kalau LVZ dia kata ada ayuh Malaysia. Amanah? Kemah besar. Tak apalah. Kan? Biarlah. Jadi daripada situ, tuan-tuan, kita simpulkan. Saya boleh kata, kalau kita masih lagi bercerita tentang kemah besar, tak apalah. Kita bagilah dia orang run PRU 15 ni dan biarlah mereka dengan kemah-kemahnya runtuh dalam diri mereka sendiri.